Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu doakan agar murid-murid sentiasa sihat dan gembira untuk menerima ilmu. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3 bersama saya, Cikgu Muharni. Pembelajaran hari ini berkaitan dengan kata ganda separa yang melibatkan buku aktiviti jilid 2, muka surat 13. Okey, sebelum itu mari kita lihat maksud kata ganda separa. Kata ganda separa merupakan kata yang menggandakan sebahagian sahaja kata dasar. Kata dasar terdiri daripada kata tunggal atau kata berimbuhan. Jadi hari ini kita nak belajar tentang 4 jenis kata ganda separa. Yang pertama, kata ganda separa tunggal. Yang kedua, kata ganda separa berimbuhan awalan. Yang ketiga, kata ganda separa berimbuhan akhiran. Dan yang keempat, kata ganda separa berimbuhan apitan. Okey, mari kita lihat contoh-contoh kata ganda separa. Yang pertama, kata ganda separa tunggal. Contohnya, berbola dan sesiku. Yang kedua, kata ganda separa berimbuhan awalan. Contohnya, membelek-belek dan menguis-nguis. Kamu nampak kan? Dekat depan ni ada awalan mem. Okey, yang ketiga, kata ganda separa berimbuhan akhiran. Contohnya, ulam-ulaman dan sayur-sayuran. Okey, dekat belakang dia ada imbuhan akhiran an. Okey, dan yang terakhir, kata ganda separa berimbuhan apitan. Contohnya, bersalam-salaman dan kekuning-kuningan. Okey, di mana imbuhan apitan dia ber dan an, dekat bawah ke dan an. Okey, so sekarang jom buka buku aktiviti BM jilid 2, muka surat 13. Ada berkaitan aktiviti 5 iaitu isi tempat kosong dengan kata ganda separa yang betul. Okey, kita lihat isi tempat kosong dengan kata ganda separa yang betul. Tadi kita dah kenal jenis-jenis kata ganda separa. Jadi tengok semua yang cikgu sebut tadi ada dalam ni. Okey, ini adalah petikan tentang cerita di kampung. Okey, Alia pulang ke kampungnya pada cuti penggal yang lalu. Tuan Haji Latif bin Sulaiman, Datuk Alia seorang tukang rumah tradisional. Okey, tempat kosong. Apa kata ganda separa yang betul kena isi? Yang digunakan oleh Datuk Alia ialah tempat kosong dan pengetam. Agak-agak apa yang pertama? Yang digunakan oleh Datuk Alia. Ya, alat-alatan yang digunakan oleh Datuk Alia ialah sesiku dan pengetam. Alat-alatan. Jangan lupa tulis alat-alatan huruf A besar kerana ini adalah permulaan ayat. Okey, kita sambung seterusnya. Pada waktu pagi, Alia sering membantu neneknya membuat kuih-muih tradisional seperti buah Melaka. Buah Melaka dibentuk seperti apa? Selalunya kalau orang makan buah Melaka dibentuk bulat-bulat kan? Jadi, jawapan dia, apa dia? Yes, betul. Berbola. Okey. Buah Melaka dibentuk seperti berbola. Okey, seterusnya, Alia juga membantu neneknya menyiram tempat kosong yang ditanam di belakang rumah. Okey, kalau yang tanam-tanam ni apa selalunya? Apa dia? Yes, sayuran. Okey.
sayur-sayuran. Alia juga membantu neneknya menyiram sayur-sayuran yang ditanam di belakang rumah. Okey, seterusnya, Alia suka apa? Daun-daun sayur. Okey, suka tengok-tengok, pegang-pegang ke apa ni? Dekat atas ni apa jawapan dia? Okey, bagus. Membelek-belek. Okey, maksudnya belek-belek tu tengoklah dekat daun-daun tu ya. Membelek-belek daun-daun sayur. Alia akan membuang daun-daun yang nampak. Kalau daun-daun yang kena buang tu selalunya daun yang warna apa? Okay, dia nak dekat gugur apa ataupun daun yang rosak ke ataupun dah tak sihat ataupun daun yang dah tua. Yang nampak macam mana ya? Yang nampak kekuning-kuningan warnanya. Okey, jadi Alia akan membuang daun-daun sayur yang nampak kekuning-kuningan warnanya. Okey, nenek juga menanam tempat kosong seperti daun pudina, daun selurum. Ni dipanggil apa ni? Ini dipanggil ulam-ulaman. Okey. Nenek menanam ulam-ulaman seperti daun pudina dan daun selurum. Neneknya ada membela seekor ayam jantan. Ayam jantan itu suka benar. Kalau ayam suka buat apa? Tanah di kebun sayur itu. Ayam suka buat apa Dia kuih-kuih Jadi kuih-kuih itu menguis-nguis tanah di kebun sayur itu. Okey. Ayam jantan itu suka benar menguis-nguis tanah di kebun sayur itu. Pada waktu petang, Alia akan menemani neneknya berkunjung ke rumah jiran. Alia dan neneknya tempat kosong dengan jiran tetangga. Amalan tersebut dapat mengeratkan semangat kejiranan di kampung itu. Amalan apa sebelum COVID ni? Kalau kita pergi rumah jiran tu apa kita kena buat? Bersalam-salaman. Okey, bersalam-salaman tu amalan yang untuk mengeratkan semangat kejiranan. Tapi cikgu tak tulislah sebab cikgu dah bagi sendiri. Cikgu tinggal satu untuk kamu tulis sendiri. Okey. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran bersama Cikgu Muharni. Jumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa ya untuk like, komen dan subscribe di channel Muharni Mus. Bye!